Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Notasnim binti Muhammad Azhar bersama ahli kumpulan saya daripada Fakulti Pendidikan Sains Sosial Universiti Selangor akan membentangkan tentang sistem pendidikan di Perancis. Pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk sasial individu bagi tujuan memahami prinsip, konsep atau teori pendidikan. Selain itu, seperti kita sedia maklum, Perancis adalah sebuah negara di Eropah yang dianggap maju dalam pendidikan dan perniagaan. Dalam hal ini, yang menjadikan Perancis sebuah negara maju ialah pendidikan dan pengetahuannya yang unggul dalam bidang sains. Rangka sistem pendidikan Perancis, Tadika, École Maternelle. Bagi pendidikan di Perancis telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Belia dan Sukan Perancis. Ianya dipecahkan kepada 3 peringkat iaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kebanyakannya kanak-kanak memulakan persekolahan di Perancis bermula 2 tahun di mana mereka memasuki peringkat pendidikan prasekolah. Bermula 6 tahun, kanak-kanak di Perancis memulakan peringkat pendidikan rendah dan seterusnya ke peringkat menengah dan tinggi. Peringkat ini kanak-kanak diperkenalkan kepada kehidupan perkumpulan dan kemahiran mudah dan mengacam huruf atau nombor. Seterusnya, sekolah tadika terdiri daripada 3. Toute Petite Section bermula 2 tahun, Petite Section 3 tahun, Moyenne Section 4 tahun dan Grande Section 5 tahun. Pendidikan menengah, Lycée ataupun college. Bagi pendidikan menengah pula, sekolah negeri dipanggil lycée, manakala di bandar dipanggil college. Program ini dijalankan selama 4 tahun dan terdapat peperiksaan awam dipanggil Diploma National du Brevet yang perlu diambil di akhir peringkat menengah. Walau bagaimanapun, keputusan peperiksaan ini tidak selalunya digunakan sebagai kelayakan ke peringkat menengah atas. Sebaliknya, pelajar memilih program khusus di peringkat menengah atas berdasarkan cadangan daripada pihak sekolah atau pilihan keluarga pelajar sendiri. Bagi pendidikan menengah atas, telah menyediakan pelajar mengambil sarjana muda untuk penyediaan kemasukan universiti. Bermula tahun kedua Premier, pelajar ditawarkan kepada 3 aliran pendidikan iaitu pendidikan umum, aliran teknologi dan aliran vocational. Bagi pendidikan umum adalah seperti subjek bahasa Perancis, pendidikan falsafah, sejarah geografi, sains, pendidikan sivik dan moral dan pendidikan jasmani. Bagi pendidikan kemahiran vocational, mereka akan didedahkan dengan aktiviti praktikal dan amali yang telah ditentukan berdasarkan kepada kerangka program bagi tiap-tiap bidang. Pendidikan tinggi di peringkat tinggi iaitu universiti. Pelajar tidak terlalu bersaing untuk menjadi jurutera atau graduan kejuruteraan. Pelajar juga tidak perlu menguasai semua mata pelajaran tetapi hanya asas yang mencukupi. Maka bidang yang sesuai dengan bakat dan kebolehan pelajar akan dipelajari dengan lebih mendalam. Seterusnya, mereka yang ingin melanjutkan pelajaran di Grande École iaitu perguruan tinggi negeri atau swasta mesti lulus ujian yang sangat ketat untuk mendapatkan kemasukan, manakala mereka yang tidak diterima akan memasuki universiti biasa. Struktur pendidikan Perancis. Di Malaysia, pendidikan sekolah rendah bermula pada umur 7 tahun sehingga 12 tahun di mana pelajar sekolah rendah berada di dalam sekolah rendah selama 6 tahun, manakala di Perancis mereka bermula sekolah pada umur 5 tahun sehingga 11 tahun. Di Perancis, anak-anak mula memasuki alam persekolahan lebih awal berbanding di Malaysia. Tema dan bidang pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran di Perancis, mereka menekankan pada tema-tema yang diperlukan oleh murid. Sebagai contoh, pendidikan di Perancis mempunyai 2 kitaran dan kitaran pertama dan kedua adalah tertumpu kepada tema-tema berasaskan kemahiran. Pertama, tumpuan kepada matematik tetapi ia tidak terlaksana
mana sebagai subjek matematik seperti Malaysia. Di Malaysia, subjek matematik mempunyai kurikulum tersendiri di mana ia mempunyai kandungan standard dan kandungan yang ditetapkan. Di Perancis pula, matematik merupakan satu tema dan kemahiran yang perlu diterapkan. Marina 2019 menyatakan bahawa antara tema yang penting, sukan dan pendidikan jasmani adalah bidang yang sangat signifikan dalam pendidikan sekolah rendah di Perancis. Begitu juga dari segi seni, di mana tema secara umum ditekankan sebagai satu bidang dalam kitaran asas di pendidikan di negara Perancis. Kitaran pertama, bilangan pembelajaran tahun sebanyak 864 jam. Kitaran kedua, bilangan waktu pembelajaran tahunan sebanyak 864 jam. Terdapat perbezaan yang paling ketara dalam struktur kurikulum negara Malaysia dan Perancis di mana dari segi teknikalnya, dalam kurikulum Perancis, kitaran yang pertama menekankan 10 pembelajaran untuk bahasa Perancis, iaitu bahasa kebangsaan mereka. Manakala berbeza dengan negara Malaysia di mana pelajar belajar bahasa Melayu sebanyak 6 jam seminggu sahaja dan ia amat kurang berbanding waktu pembelajaran di Perancis. Seterusnya, untuk subjek yang berkaitan dengan kesenian pula di Malaysia, seerti muzik dan pendidikan seni visual, peruntukan jam pembelajaran minima adalah sebanyak 48 jam setahun atau setengah minggu. Manakala di Perancis, peruntukan untuk pembelajaran seni visual adalah sebanyak 2 minggu. Akan tetapi, jika kita lihat dari sudut pandang kesenian di negara Perancis, rata-rata mereka kreatif dalam bidang seni. Hal ini kerana mereka menekankan unsur seni abstraksi dan ekspirasi seni. Negara Perancis juga menjadikan bidang ini sebagai satu dokumen standard yang guru perlu ikuti dan mengajar subjek seni ini. Kurikulum di Perancis. Kurikulum di Perancis ini mengikut 4 peringkat pendidikan. Peringkat pertama yang dipanggil maternelle. Sekolah di peringkat tadika, École maternelle, sebagai peringkat prasekolah. Kanak-kanak yang berumur 2 tahun dan dengan penambahan syarat-syarat tertentu boleh memasuki tadika. Walaupun pada umumnya kanak-kanak memasuki taman kanak-kanak berumur 3 dan 4 tahun. Pendidikan kedua adalah pendidikan asas. Pendidikan ini bermula pada umur 6 tahun dijalankan selama 5 tahun. Peringkat persediaan, peringkat rendah 1, peringkat rendah 2, peringkat pertengahan dan peringkat pertengahan 2 untuk mengajar kanak-kanak tentang kehidupan sosial, menyediakan kemahiran membaca dan mengira dengan persediaan untuk melanjutkan pendidikan menengah basic dan kolej. Pendidikan ini diwajibkan untuk menggabungkan kepentingan asas, pendidikan dan keseronokan atau bermain dan pendekatan yang lebih terbukti berjaya dalam kanak-kanak. Peringkat seterusnya adalah peringkat pendidikan menengah pertama, biasanya terdapat di sekolah negeri yang dipanggil lisik dan sekolah pembandaran yang dipanggil kolej. Kolej cenderung untuk memenuhi citarasa pendidikan moden dan menyesuaikan diri dengan lebih cepat kepada permintaan umum penduduk pembandaran yang menyokong. Persediaan kelas ialah swasta yang selalunya mempunyai perjanjian kerja dengan seseorang ataupun lebih lisensia untuk meyakinkan ibu bapa penaja bahawa anak lelaki mereka akan diterima ke sekolah menengah. Peringkat terakhir, peringkat pengajian tinggi. Sistem pendidikan di Perancis telah dapat mengesan bakat dan kebolehan kanak-kanak sejak awal dan telah menentukan jurusan mengikut minat kanak-kanak sejak kecil lagi. Jadi, bukan semua pelajar berasing untuk menjadi jurutera atau major dalam bidang kejuruteraan. Pelajar juga tidak diwajibkan menguasai semua mata pelajaran tetapi hanya asas sahaja yang mencukupi. Kemudian, bidang yang sesuai bakat dan kebolehan pelajar dipelajari dengan lebih mendalam supaya fokus lebih-lebih lagi. Mereka dalam berminat untuk meneruskan ke Grand École mesti lulus ujian yang benar-benar ketat untuk boleh memasukinya. Mereka yang tidak dapat memasuki akan lari ke universiti biasa.
Baik, sekarang saya menerangkan pula tentang fakta menarik pendidikan negara Perancis. Seperti mana yang telah saya kaji, pendidikan di negara Perancis ini terbahagi kepada 3, iaitu peringkat pertama adalah peringkat pendidikan rendah, peringkat kedua adalah pendidikan menengah, peringkat ketiga adalah pendidikan tinggi. Bagi poin saya yang pertama adalah kanak-kanak memulakan persekolahan di Perancis bermula 2 tahun di mana mereka memasuki peringkat persekolahan pada waktu itu. Maksudnya di sini dapat kita lihat bahawa pendidikan di negara Perancis ini memulakan persekolahan bermula 2 tahun. Manakala di Malaysia, kanak-kanak 2 tahun ini masih berada di taska. Kanak-kanak tidak tahu berkomunikasi apatah lagi untuk belajar. Tetapi di Perancis, kanak-kanak seawal umur 2 tahun sudah harus pergi ke sekolah untuk belajar. Jadi, itulah sistem pendidikan yang kita sendiri tidak dapat bayangkan bagaimana kanak-kanak boleh dapat mempelajari seawal umur 2 tahun. Poin saya yang kedua adalah bermula 6 tahun, kanak-kanak di Perancis memulakan pendidikan menengah. Maksudnya di sini, kalau di Malaysia, kita dapat lihat sekolah menengah bermula berumur 13 tahun, iaitu tingkatan 1. Jadi di sini, kita dapat melihat bahawa terdapat banyak perbezaan umur dan tahun untuk mereka bermula sekolah menengah pada 6 tahun. Jika difikirkan balik, 6 tahun di Malaysia ini setengah kanak-kanak yang masih tidak dapat belajar dengan baik dari segi komunikasi atau pembelajaran. Tapi di Perancis, 6 tahun sudah bermula sekolah menengah. Jadi sistem pendidikan di Perancis ini agak pelik dan kita sendiri tidak dapat bayangkan bagaimana pendidikan di sana. Mungkin jika pergi melawat sekolah-sekolah atau universiti, kita akan dapat merasa terkejut melihat kanak-kanak yang masih kecil sudah bermula persekolahan pada umur 2 tahun dan sekolah menengah bermula pada 6 tahun. Jadi, untuk pendidikan tinggi pula, saya tidak pasti bermula pada umur berapa kerana sudah membuat research tapi tidak dinyatakan. Tapi, pendidikan tinggi bermula selepas sahaja sekolah menengah dan peringkat ijazah diiktiraf oleh Bologna Proses, lesen Bologna Proses, lesen profesional, master dan kedoktoran. Jadi, kita dapat lihat bahawa mereka dapat pengiktirafan yang tinggi apabila habis belajar di peringkat ijazah nanti. Jadi, apa yang menarik tentang sistem pendidikan di Perancis ini adalah cara ataupun gaya pembelajaran mereka. Maksudnya, umur 2 tahun sudah bermula sekolah. Jadi, agak menarik apabila kita membuat kajian ataupun research tentang pembelajaran atau bagaimana mereka belajar umur sekecil itu. Kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Perancis. Kurikulum Perancis berdasarkan kepada elemen asas umum yang mengiktirafkan tujuan utama pembelajaran. Ia merupakan satu bentuk kurikulum yang abstrak dan umum, akan menyebabkan konflik dari segi perancangan dan pelaksanaan. Kurikulum yang terlampau abstrak adalah sangat berisiko kerana tidak menawarkan pandangan yang spesifik berbanding kurikulum KASR yang berpusat kepada murid berstruktur dengan lebih terperinci. Kurikulum rendah di Perancis lebih dinamik, iaitu model asasnya yang sangat teguh pada satu prinsip iaitu menyediakan pendidikan berpusat murid. Walaupun bersifat abstrak, ianya juga terdapat menghasilkan pembelajaran yang seronok. Penerapan tema pembelajaran yang dikenalkan sebagai Discovering the World ataupun pengetahuan dunia atau pengajian am. Elemen ini tidak dinyatakan secara terus dalam kurikulum sekolah rendah di Malaysia. Sebagai contoh, menekankan kemahiran-kemahiran komputer asas dan penggunaan alat-alat pengukuran asas. Tambah pula, murid diberikan pendidikan umum mengenai elemen budaya dan gaya hidup sesuai dengan budaya negara Perancis. Mereka mengamalkan sistem penilaian buku rekod yang di mana setiap murid mempunyai buku rekod yang digunakan sepanjang pendidikan rendahnya. Mereka akan dinilai berdasarkan penguasaan bahasa Perancis, penguasaan prinsip asas matematik, penguasaan kemahiran sivik dan sosial. Ini beza dengan penilaian di Malaysia yang sangat berpusatkan kepada mata pelajaran.
Dua-dua negara menunjukkan usaha untuk mengubah pendidikan untuk mencapai pendidikan yang lebih berpusat kepada murid dalam jangkaan masa panjang. Ianya melambangkan usaha untuk mewujudkan satu generasi masa depan yang mampu berdaya saing dalam dunia abad ke-21. Sekian saja pembatangan saya. Semoga manfaat kepada semua. Terima kasih.